wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 8 Jun 2021. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia kami. Dan diharapkan hari ini apa saja yang anda lakukan di rumah, sama ada yang work from home ataupun yang masih bekerja melayan anak-anak dan sebagainya, kami harapkan segala urusan anda dipermudahkan. InsyaAllah hari ini anda nampak saya dan juga Farin Ahmad. Apa yang pasti, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana memilih kami Wanita hari ini sebagai tontonan tengah hari anda. Baiklah, hari ini pelbagai paparan menarik. Sedikit kita dah tunjukkan tadi apa yang menarik untuk hari ini. Jadi pastikan anda sepanjang 1 jam ini terus bersama dengan kami. Tapi seperti biasa Fatin, izinkan kami untuk berkongsi serba sedikit statistik dan juga situasi pandemik COVID-19 di negara kita. Sejak semalam 7 Jun 2021, kalau kita lihat angkanya ada sedikit berita baik di situ, menurun iaitu 5,271 kes yang mana melibatkan 5,257 kes tempatan dan 14 kes import. Dan kalau kita tengok juga kes sembuh baru yang mana angkanya 7,548. Ini melebihi orang kata ramai yang dah sembuh daripada COVID-19 ini. Baik, dan yang warna merah itu seperti biasa menjadi perhatian kita setiap hari, kes kematian baharu yang kita ingin benar-benar elakkan sehingga mencapai tahap angka kosong pada suatu hari nanti secepat mungkin. Mari sama-sama kita pastikan perkara itu berlaku. Dan kes baharu mengikut negeri juga kalau kita lihat, Selangor masih lagi pada statistik yang tertinggi. Ini yang seperti kita lihat. Dan jumlah keseluruhan kes 622,086. Okey, ini pastinya telah menjadi rujukan kita setiap hari. Tetapi ada juga yang menjadi sesuatu yang kita ingin ingatkan kepada semua Fatin tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan jika anda bergejala. Pastikan anda menjalankan pemeriksaan dan ujian saringan. Dan jika positif PCR ataupun RTK, maklumkan pada KKM dan juga notifikasikan diri di aplikasi MySejahtera dan juga pejabat kesihatan daerah. Dan juga jangan lupa untuk pergi ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC yang berhampiran dengan kediaman anda untuk penilaian lanjut dan bawa bersama keputusan ujian. Lagi satu, berkenaan dengan COVID-19, jangan lupa untuk kemas kini data MySejahtera itu untuk kita tahu status-status terkini dan juga mungkin tarikh-tarikh vaksin anda. Yang ini kita nak kongsikan pasal kadang-kadang ada orang terlupa mengemas kini secara harian aplikasi MySejahtera anda, sehingga ada kalanya juga kisah-kisah yang sempat kita tahu dan kongsikan ialah sampai terlepas tarikh temu janji untuk vaksin, Fatin. Mungkin itu adalah kita kena lebihkan untuk setiap hari kita kemas kini dan juga memeriksa MySejahtera kita. Dan selain itu Farin, kita bercakap mengenai COVID-19 ini, kita jangan juga lupa, kita dah ingatkan mereka berkenaan dengan jaga SOP, jaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk mereka yang mungkin keseorangan di rumah dalam tempoh PKP ini untuk terus mengambil berat dan juga bertanya khabar. Betul. Okey, inilah apa yang kami maklumkan tadi, di mana bagaimana cara untuk anda secara harian terus merujuk dan memastikan anda mengemas kini aplikasi MySejahtera anda untuk pelbagai sebab, untuk memastikan anda terus berada di tahap risiko yang rendah dan juga memeriksa mungkin tarikh temu janji vaksin anda. Okey, bercerita mengenai vaksin ni, Fatin, kalau kita lihat dari saban hari, kalau kita lihat ini yang sebenarnya harus kita lakukan, yang harus kita rasa teruja untuk bersama-sama beramai-ramai mendapatkan vaksin. Dan seperti tetamu kita yang telah pun bersedia di atas talian, di mana ayahnya sendiri yang begitu semangat berkobar-kobar untuk mendapatkan vaksin tanpa perlu dipujuk pun. Ini sebenarnya yang patut kita contohi, semangat anak yang mana selalu mengambil berat, bapanya juga orang kata semangat untuk mengambil vaksin. Ini patutnya dicontohi oleh semua masyarakat kita, sama-sama kita untuk melindungi setiap satu daripada kita. Dan tanpa berlengah masa, Farid, kita nak terus memperkenalkan beliau yang telah pun berada dalam talian, iaitu Puan Nur Azian Abdul Latif dari Kuala Lumpur. Dan juga bersama beliau adalah ibu dan ayahnya. Assalamualaikum Puan Nur Azian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Cik apa khabar tu?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak tanya dululah berkenaan dengan pengambilan vaksin. Dikabarkan Puan Azan sendiri membawa bapa untuk terus mengambil vaksin dan sebagainya. Macam mana agaknya bermula untuk okey kita kena ambil vaksin ini? Mungkin ini salah satu usaha kita. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini. Ya, sebenarnya untuk kami sendiri memang kita register teruslah dekat My Sejahtera tu. So bila saya tanya ayah dan mak, especially ayah lah sebab kondisi dia memang lumpuh. Hampir 10 tahun disebabkan kemalangan jalan raya. Jadi saya bertanya sendirilah, ayah okey tak kalau saya daftarkan? Dan ayah kata dia setuju. Okey. Daftarkan segera. Jadi bila begitu, senanglah urusan kami adik-beradik untuk bawa ayah ke pusat vaksin. Kalau kita paksa ayah, yelah kan agak masalah sikit, nanti kan dah dapat tarikh temu janji, tak jadi pula kan, tak jadi bawa. Jadi disebabkan lumpuh ni, pergerakan ayah perlu dibantu oleh kami, ahli keluarga yang lain lah. Seperti yang dalam video tu, memang itulah cara bapa saya untuk sebelum ni tak ada COVID kan. Kita bawa balik kampung, kita pergi beraya, kita pergi kenduri kendara, kadang-kadang ada appointment. Memang macam tu. Jadi bila dapat tarikh vaksinasi untuk ayah, kita terus prepare dari seminggu awal lah. Sebelum tarikh tu kita prepare dia punya salinan IC, report doktor, okey. Tarikh My Sejahtera tu saya cetak siap-siap. Dan ubat-ubatan harian memang saya bawa untuk rujukan doktor dan pakar di sana. Okey, Azian, kalau tak keberatan, mungkin boleh kongsikan umur Pak Cik Abdul Latif. Ayah berumur 74 tahun. Wah, okey. Okey, tapi kita juga nak beritahu kepada para penonton, kongsikan kepada para penonton tentang bagaimanakah situasi ataupun mudah ataupun cabaran semasa membawa Pak Cik untuk mendapatkan vaksin. Bagaimana bantuan daripada para frontliners kita? Dia sangat menggalakkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya sangat kagum dengan semangat pasukan perubatan di PPV itu sendiri. Bila saya suami menunggu ayah di dalam kereta, saya keluar dan bawa semua dan saya memang dibantu sepenuhnya daripada stesen 1, 2, 3 sampailah stesen yang vaksinasi. Jadi saya setuju untuk sebenarnya ada saya dengar info di mana mereka boleh vaksin macam keadaan bapak dekat rumah, tapi saya rasa saya lagi prefer untuk bawa di pusat vaksinasi sebab di sana ada pakar-pakar yang bertugas, macam bersedialah dan doktor kan. So kalau selepas divaksinasi, biasanya doktor akan pantau 15 minit. Tapi disebabkan ayah kondisi dia begini, ambil masa 30 minit untuk kita tengok ada side effect ke tak lepas divaksinasi. Okey, tapi selepas divaksin itu ada apa-apa kesan bila dah dibawa balik? Pak Cik okey ke lepas tu setelah divaksin? InsyaAllah Pak Cik tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Pak Cik sihat. Alhamdulillah. Saya nak share Farin dengan Fatin. Silakan Azan. Of course saya sangat gusar 5 minit pertama tu boleh katakan setiap saat saya tanya bapa saya, okey tak, ada rasa demam ke, menggigil ke, sesak dada. Dia punya positif impact tu telah impact dekat saya. Jadi 25 minit selepas tu saya rasa it's okay, biasa saja. Disebabkan aura bapak saya dia kata tak ada apa-apa dan kita pun okey, dah tak rasa risau. Okey, Pak Cik, saya pertama sekali nak ucapkan tahniah dan juga kami nak dengar daripada Pak Cik sendiri sebarang pesanan kepada mereka di luar sana untuk mengambil vaksin. Silakan Pak Cik. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia supaya buat pendaftaran untuk dapat vaksin. Baik. Terima kasih. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Azian, kepada Mak Cik yang ada bersama dan juga Pak Cik Abdul Latif kerana bersama dengan kita berkongsi mengenai pengalaman di vaksin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Untuk Pak Cik Abdul Latif 74 tahun. Bangga saya. Betul, saya pun rasa tersentuh pula. Semangat untuk mengambil vaksin dan juga walau keadaan fizikal beliau tidak orang kata memudahkan dan mengizinkan, tapi semangat tu yang sebenarnya kita nak, dan ini sepatutnya diadakan kepada anak-anak muda sebenarnya. Betul, kepada anak-anak, kepada para ibu bapa, terus kita bersama-sama untuk divaksin untuk pastikan kita boleh memutuskan rantaian COVID-19 ini. Baik. Terima kasih kerana terus menumpukan perhatian bersama dengan kami, kerana hari ini kami akan membawakan anda menu-menu menarik, iaitu menu popular Malaysia. Tapi sebelum itu Farin, kita nak kongsikan dengan mereka berkenaan dengan sedikit rangkuman berkenaan dengan COVID-19. Kita saksikan terlebih dahulu. It's just great, but he lies. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari... Itulah dia satu perkongsian suka, duka dan sungguhnya cabaran pandemik COVID-19 ini memberi cabaran yang berbeza-beza kepada setiap individu yang berbeza juga pengalaman kehidupannya, Fatin. Dan itu sebenarnya kita perlu bersama-sama dalam menangani COVID ini. Baik, itu berkenaan dengan COVID, Farin. Kita terus untuk terus kongsikan mengenai topik kita hari ini. Tadi Farin ada cakap mengenai Menu popular Malaysia. Menu popular Malaysia. Kalau Farin, apa agaknya antaranya lah? Saya suka nasi lemak dan juga orang kata capati. Nasi lemak daun pisang. Ya, ada juga dalam menu kita hari ini. Tapi apa pun kepada anda semua, sekiranya anda ada menu menarik anda untuk dikongsikan bersama dengan kami, kongsikan di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan Instagram kami WHI TV3. Kami nak berhenti rehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Barang ni kau kena blend dulu bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga serai ni kau kena blend sampai hancur, cili padi dan ikan bilis jangan lupa blend sampai hancur, masukkan minyak dalam kuali. Okey, lepas tu mama blend tadi kau kena tumis sampai naik bau. Okey, lepas tu everything semua kau masukkan air. Lepas masukkan air, lepas tu masuk ikan sardin telah kau hancur-hancurkan. Okey, lepas tu masukkan tepung, lepas masukkan tepung kau sampai rata baru masukkan pucuk manis. Okey. Okey, lepas tu masukkan santan, lepas masukkan santan, everything semua dah rata baru masukkan garam sedikit. Lepas tu masukkan gula sikit dan serbuk perasu. Okey, lepas tu everything semua okey baru masukkan petai. Lepas tu kau dah siap makan. YouTube je. Senang je nak masak lomak daging salai ni. Sambil mahjong pun boleh buat. Betul-betul senang. Kalau kau makan memang tak cukup seminggan. Kena 2, 3, 4, 5, 6 pinggan. Ni bahan-bahannya. Kau blender je semua. Kalau ikutkan resipi pure ni 9, cili tu letaklah dalam 2-3 genggam. Barulah terbeliak mata kau time makan nanti. Kalau tak makan pedas, boleh lebihkan serai. Barulah sedap. Lepas tu kau tuang je bahan-bahan blend tadi tu dalam periuk. Biar dia mendidih. Tak payah tumis-tumis. Bazir minyak, bazir gas, bazir karen. Ni part yang paling aku suka. Kau nak defrost, nak salai daging. Ya Allah lecehnya. Mau makan tahun, nak siap masak lomak kau. Janggut, tunggu
tunggu. Kau pakai yang daging salad instant ni. Gunting lepas tu campakkan je dalam periuk. Rebuskan dengan bahan-bahan tadi. Sonang hidup kau. Bila daging dah empuk, masukkan santan fresh yang paling pekat. Masak lemak ni 9 ni kena pakai santan yang pekat. Itu tipsnya. Oh, macam tu. Lepas tu? Lepas tu perasakan dengan garam dan gula. Letak gula jangan buat banyak sebab aku dah cukup manis untuk kamu. Tiba. Last sekali letakkan irisan daun kunyit. Dah siap. Selamat mencuba. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Kerana sepanjang PKP kita dapat lihat bagaimana orang semakin kreatif berkongsikan resepi dan juga persembahan mereka. Awak cakap tadi nak dekat sikit macam yang dikongsikan tadi tu. Okey, itulah sebenarnya yang apa kami wawarkan Ustaz tadi berkenaan dengan topik kita hari ini, makanan popular yang difusionkan. Maksudnya kat sini kalau ada makanan seperti nasi lemak, roti canai dan sebagainya, diinovasikan menjadi lebih unik, lebih menarik dan mungkin ada kelainan sedikit. Dan juga tak kurang juga terus mengekalkan tradisi cara resepi masakan mereka. Baik, kita tanpa melengahkan masa terus memulakan dengan menu kita yang pertama iaitu nasi lemak daun pisang bersama dengan Cik Siti Aisyah Hamid dari Teluk Panlima Garang. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Siti ke Aisyah? Minta maaf. Ya. Aisyah. Okey Aisyah. Okey, katanya Aisyah nasi lemak daun pisang. Mungkin boleh kongsikan secara mukadimahnya dululah. Bagi orang kata menarik sikit, apa yang special mengenai menu Aisyah ni? Okey, saya Siti Aisyah bin Muhammad Hamid. Okey, saya memulakan perniagaan nasi lemak daun pisang. Mungkin kami punya specialities tu sebab menggunakan beras mati lah. Comparekan dengan nasi lemak biasa, yang biasa kita jumpa, cuma beras biasa je. Tapi saya buat kelainan dengan menggunakan beras mati. Okey, mungkin ramai juga nak tahu kalau kita gunakan beras biasa dengan beras basmati ni, ada tak kelainan atau perbezaan teknik membuat nasi lemak menggunakan beras basmati ni? Kalau secara teknikal dia lebih kurang je macam kita masak nasi biryani tu. Tapi sebabkan kita cuma masak nasi lemak, cara lebih kurang sama je. Cuma daripada rasa tu agak berbeza sedikit. Okey, sebab kalau kita tahu beras mati ni dia punya tekstur dia and rasa dia macam agak berbeza lah daripada beras biasa kan. Betul. Dia mempunyai amilosa seperti karbohidrat yang boleh membuatkan kita rasa lebih kenyang lebih lama. Okey, alang-alang tu Aisyah, mungkin kita boleh cerita sikit demo membuat nasi lemak daun pisang ni. Sama-sama kita mungkin boleh saksikan dan kemudian Aisyah juga boleh bercerita dengan kita. Okey. Mungkin secara ringkas bahan-bahannya dan teknik-teknik tersendiri daripada Aisyah? Sama je, cuma saya punya cara, nasi ni kita rendam dulu. Beras ni kita rendam dalam setengah jam dulu sebelum kita masak. Okey. Kalau bercakap mengenai menu-menu ini kan, macam kita tahu sekarang ini PKP. Macam Aisyah sendiri macam mana agaknya dari segi promosi ataupun jualan di musim PKP ni? Kalau sebab kita takut jugalah untuk menanggung kerugian, saya buat based on pre-order. Macam contohnya besok nak jual, saya akan collect order hari ni. So maknanya kita akan masak tu based on pre-order. Jadi tak ada terlebih sangat lah. Kalau lebih pun dalam 10 pack je and then bolehlah jual. Kalau kita iklan dekat Facebook ke IG ke, tak adalah banyak sangat kan kita nak tanggung kerugian kalau tak laku. Okey, seperti mana yang kita saksikan di visual di kaca TV ni, ini adalah proses apa ni Aisyah? Okey, ini kita tengah buat sambal nasi lemak. Okey, mungkin bahan-bahannya boleh dikongsikan? Bahan lebih kurang je dengan kebanyakan Malaysia ni buat. Cuma saya pakai cili lada kering tu gabungan daripada 3 jenis lada kering. Lada kering yang gemuk tu saiz dia, sebab itu tak pedas sangat. And then cili kering yang kerinting tu, maknanya kita gabungkan pelbagai cili kering tu untuk mendapatkan rasa yang lebih sedap. Okey, Aisyah, sekarang sekarang ni kalau kita tengok di media sosial kan, di peniaga-peniaga sekarang lebih kreatif dalam memasarkan dan juga kreativiti menghasilkan sesuatu. Macam nasi lemak ni, saya ada tengok nasi lemak dijadikan nasi lemak warna hijau, mungkin dari pandan dan sebagainya. Macam Aisyah ada tak perancangan sendiri? Saya tak adalah sampai ke situ lagi sebab macam agak susah kan, sebab nanti nak kena cari daun pandan pula, sebab daun pandan kita orang pun ada jual kuih. So nanti dah macam nak buat untuk kuih lagi, nak buat untuk nasi lemak lagi. Banyak sangat guna daun pandan kan. Jadi tak ada. Saya memang
stick dengan nasi lemak basmati saja. Okey, baik Aisyah. Ala-ala hari ini topik kita adalah menu popular Malaysia. Nasi lemak memang salah satu. Tetapi kenapa Aisyah nampaknya tidak mengolah ataupun menginovasi selain menggunakan basmati itu? Kenapa terus kekal dengan menu ni untuk ditawarkan kepada pelanggan? Sebab buat masa ni masih ada demand lagi. Sebab agak baru kan, jarang orang guna untuk nasi lemak pakai basmati ni. Kalau nak ikutkan nasi lemak ni lebih kepada untuk orang yang diet kot. Diet, and then boleh kawal diabetes dia. So banyak demand daripada orang-orang tua. Jadi saya rasa macam kenapa saya masih teruskan nasi lemak ni sebab ada permintaan ni setakat ni. Okey, Aisyah, mungkin boleh kongsikan. Fahrin pun dah terliur, dah tengok penonton kat rumah, apatah lagi kan, untuk kongsikan mana nak, apa orang kata, nak berkomunikasi dengan Aisyah, telefon number ataupun Instagram? Okey, saya ada Instagram sebab saya sebenarnya jual kuih. So daripada jual kuih ni kita buat nasi lemak and then lebih kepada kuih-kuih Melayu jugalah. Boleh tengok IG saya, Kuih Aisyah. Ataupun sebab kat situ ada call number apa-apa semua kan, boleh tengok daripada kat situ lah. Okey, baik Aisyah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana sekarang ni orang dah tahu dah sebenarnya. Nasi lemak ni ada nasi lemak basmati. Orang takut gemuk ke, takut diabetik ke apa, kita dah ada nasi lemak basmati. Betul tak? Okey. Sekali lagi, terima kasih Aisyah. Assalamualaikum. Jaga diri. Itu berkenaan dengan nasi lemak daun Ya, pisang. Kalau kita balik kampung kan, selalu macam dekat kampung saya, Penang, nasi lemak daun pisang, ada ikan bilis ataupun telur kat atas tu. Itu pun dah sedap. Kejap lagi kan saya cari makan tengah hari ni kan. Okey. Apa-apa pun ini topik yang cukup menarik. Sebelum kita ke menu yang seterusnya, apa kata kita lihat terlebih dahulu perkongsian kami mengenai menu popular di Malaysia. Kita saksikan. Nasi lemak, roti canai dan sate antara makanan popular di Malaysia. Ia juga merupakan menu kegemaran rakyat Malaysia untuk sarapan pagi mahupun snack makan malam. Setiap negeri mahupun daerah memiliki keunikan makanan tempatan masing-masing. Secara tidak langsung mencerminkan identiti budaya sesebuah tempat. Terengganu terkenal dengan nasi dagang yang berlaukkan ikan tongkol. Manakala Kelantan pula tidak kurang hebat dengan sajian nasi kerabu yang dimakan bersama budu. Selain itu, negeri Melaka tidak dapat dipisahkan dengan makanan tradisinya iaitu cencaluk. Udang geragau yang digunakan menjadikan cencaluk kaya dengan protein. Negeri Sembilan pula terkenal dengan masakan pedas iaitu masak lemak cili api. Ikan pekasam dan gulai batang pisang merupakan antara menu terkenal di negeri Kedah. Sarawak pula terkenal dengan mi kolok yang dimakan bersama sup dan kicap. Justeru tidak hairanlah Malaysia sinonim dengan syurga makanan bagi pelancong luar negara. Ini kerana Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan tradisional. Malahan melalui makanan juga ia dapat menyatukan kita. Macam sebenarnya, kadang-kadang orang luar pun suka datang Malaysia sebabkan makanan di Malaysia. Awak tahu tak sebenarnya antara kehebatan keunikan Malaysia ni adalah kepelbagaian makanannya daripada pelbagai bangsa. Betul. Dan saya sangat setuju dengan perkongsian sebentar saja tadi bahawa sebenarnya makanan di Malaysia ni menyatukan kita. Makanan orang Melayu, orang Cina India makan. Betul. Makanan Indian ataupun Chinese, kita juga sama-sama menikmatinya, Fatin. Itu keindahan dan keunikan Malaysia. Tapi hari ini kita nak bawa perhatian penonton kita untuk satu lagi menu yang mungkin ni tengah hari ramai orang cari ni. Kita nak bawakan tetamu kita, Puan Haslinda Rahman daripada Cerita Cafe. Yang ini dia akan kongsikan berkenaan dengan nasi campur fusion. Tapi nasi campur fusion ni nama dia istimewa mana? Nigiri Cerita. Ceritakan, Linda, silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa yang kita nak plan adalah sebenarnya saya jatuh cinta dengan budaya dengan orang Jepun bila menyediakan makanan dalam bentuk onigiri kan, dia nasi yang dikepal tu. So kita membawakan, walaupun nasi tu dikepal tapi dia penuh dengan lauk-lauk dan dia penuh khasiat lah dalam tu, compact kan dan praktikal. So itu yang Cerita nak bawakan kepada makanan kita lah. Okey, bermakna nasi campur fusion nigiri Cerita ni adalah juga gabungan dengan sedikit elemen Jepun Ya.
nasi yang dikepal macam itulah. Okey, kita jadi buat dia. apa kata kita kongsikan bagaimana cara-cara untuk membuatnya? Mungkin penonton-penonton kita dah teruja nak tahu ni. Silakan Linda. Okey. Cara dia demo tu lah. Okey. Baik. Caranya. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh ceritakan sementara kita berkongsikan secara visual. Bagaimana agaknya, Linda? Okey, cara dia kita akan menggunakan nasi telang. Kita kan ada piramid makanan yang telah diakui oleh KKM kan, oleh Pakar Nutrisi. Ya. So kita gunakan model piramid makanan tu untuk menghasilkan makanan berlauk yang tengah hari macam tu. So bawah tu adalah nasi telang, bagi dia ada 4 lapisan lah. Atas sekali tu adalah protein. So satu onigiri ceritera ni dia punya kalori intake dalam 300 lebih kalori saja. Tapi dia sangat mengenyangkan dan sangat sedap lah. Wah, bahan-bahannya. Okey, apa yang ada di negeri onigiri ceritera ni? Macam-macam ni kita tengok ni, Linda. Kita ada rendang pucuk ubi, kita ada rendang maman daging salai, kita ada ayam bakar kesum, kita ada sambal Jawa, tempe tu kan. Semua benda yang menu klasik tu kita bawakan kepada onigiri ceritera ni supaya orang makan tu happy, benda yang macam kita susah nak dapat kan, tapi ceritera bawakan. Itulah. Saya dan tim sangat cintakan makanan Melayu, especially makanan klasik yang lama yang tak dibuat lagi. So kita nak ceritera bawa balik lah. Okey. Macam kita tahu apa yang dibawakan ini adalah sesuatu yang unik jugalah orang kata dalam kombinasi Jepun dan juga Malaysia disatukan. Tapi antara masyarakat kita rata-ratanya antaranya adakah mereka yang menjaga kesihatan ataupun mereka yang bagaimana agaknya, kelompok mana yang meminatinya? Saya macam yang kita dah start buat promoting semalam, sebenarnya ini adalah pertama kali kita buat. So kita selepas ni kita akan promotekan lagi lah. Sambutan sangat bagus, orang tanya macam mana nak dapatkan. So sebenarnya daripada WHI ni, lepas ni kita akan promotekan lagi lah. InsyaAllah. Golongan yang sangat berminat adalah golongan yang menjaga kesihatan tapi same time nak makan sedap. Nak makan yang berkhasiat macam rendang daging maman tu kan. Dia kan menggunakan daun maman yang susah nak dapat. Tu dia kita nak tanya. Daun apa tu, Linda? Daun maman. Daun maman. Unik menu ini sebenarnya. Okey. Tapi dalam tempoh orang kata PKP ini sendiri, bagaimana perniagaan Linda? So far Alhamdulillah saya sentiasa bersyukur. Banyak sambutan daripada kawan-kawan Instagram, Facebook masih nak order food kita kan. Kita buat delivery daripada rumah ke rumah macam itulah. At the same time kita juga collect fund untuk beri makanan kepada frontliners macam itulah. Kita macam banyak aktiviti so far. Dari tahun lepas sampai tahun ni kita memang non-stop lah Alhamdulillah. Betul, saya ingat lagi tahun lepas pun kita bersama dengan Linda pun ada beri makanan kepada para frontliners dan sebagainya kan. Tahniah dan terima kasih Linda. Okey, baik. Linda, kita nak minta Linda kongsikan juga untuk penonton yang mungkin belum lagi tahu di mana nak mencari sekalian makanan ini. Kita boleh didapati, kita sangat aktif di Instagram. Boleh tengok Instagram Ceritera Cafe. Ceritera Cafe ataupun boleh WhatsApp saya 017-3389-865. Okey, selain daripada itu... Sorry, apa tu, Linda? Kita buat penghantaran makanan satu Malaysia. Makanan kita... Wow, satu Malaysia. Maknanya onigiri ni yang kita tengok ni yang besar. Biasa saya tengok onigiri kecil je, Linda. Yang ini bukan main besar. Boleh makan 2 orang ni. Tapi dia dikepal dan sebenarnya kalau kita tengok tu dia dibakar ke, Linda? Betul, dibakar. Sebab kita menggunakan daun hutan. Daun hutan ni kalau kita bakar sedap sangat. Ini sesuatu yang menarik. Okey, Linda, selain daripada itu apa antara yang menarik di Ceritera Cafe mungkin boleh kongsikan juga? Kita membuatkan makanan macam itulah, banyak makanan klasik yang kita buat sekarang. Kita banyak ketengahkan, saya pergi negeri ke negeri untuk kita naikkan lagi lah untuk setiap negeri makanan macam itulah. So far kita punya pendekatan setiap minggu menu kita berubah-ubah dan customer sentiasa menunggu yang terbaru daripada Ceritera. Baik. Okey, saya kira siapa yang mungkin macam anak Johor tak dapat makan makanan Johor boleh terus boleh cari Ceritera Cafe. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Haslinda Rahman kerana berkongsikan satu menu yang menarik hari ini. Terima kasih Linda.
Okey, cukup menarik. Sebab tu kadang-kadang antara hikmah PKP ni orang menjadi lebih kreatif, orang lebih mencari ataupun mencuba resepi-resepi baru tapi terus mengekalkan tradisi dan juga cita rasa Malaysia tu Fatin. Betul. Dan tadi Farin ada cakap berkenaan dengan menu roti canai. Roti canai. Dan tapi ini akan berkongsikan. kali ini kita ada roti canai sarang. Kita bersama dengan Encik Ahmad Zaki Khairil yang telah pun bersedia di talian beliau. Assalamualaikum Zaki. Boleh saya panggil Zaki Assalamualaikum Farin, Kak Fatih. Assalamualaikum. Alamak. Wah, dia punya pakai suit tu macam bukan orang buat roti canai tau. Itulah. Oh, baik Zaki. Okey, berkenaan dengan roti canai sarang ini, mungkin saya pun kurang pasti juga sebenarnya roti canai sarang ini apa sebenarnya rupa ataupun bagaimana cara penyediaan, mungkin Zaki boleh kongsikan. Okey, baik. Roti canai sarang burung ni dia bulat, okey. And then dia ada telur 2 biji and dia ada isi, inti. Inti tu ada 3, ada ayam, daging dan sardin. Itu inti dia lah. Okey. So telur tu 2 biji tau. Jadi itu dia punya orang kata Sila. Okey, dia kata macam dia punya trademark tu memang itulah dia. Telur tu mesti ada kat atas tu. Sebab dia sebenarnya namanya roti canai sarang burung. Okey. So roti tu dia bulat, itu sarang dia. Burung tu tengah. Okey, kalau bercakap mengenai semua ni, mana sebenarnya Zaki dapat idea tu nak mencetuskan roti sarang burung ni? Okay, actually masa tu saya macam fikir macam mana nak buat different something new untuk roti canai ni kan. So saya search dekat Google, tengok YouTube, saya gabung-gabungkan semua elemen and saya macam cakap mak, okey tak kalau kita buat satu roti canai yang orang makan sekeping dah kenyang lah. Lepas tu mak cakap macam mana? Okey, so saya cakap apa kata kita keluarkan telur tu dekat luar. Lepas tu mak cakap okey, and then saya pun dah try lah. And then saya guna bawang masa tu. Letak guna bawang. Lepas tu bila letak macam tu rasa macam mak macam tak kenyang apa semua. Lepas tu tiba-tiba saya fikir kalau letak lauk kat atas tu macam nice kan mak kan? Lepas tu mak kata kita buat daging kat atas tu. Lepas tu saya mulakan dengan daging. Lepas tu buatlah inti daging, try letak daging, lepas tu letak ayam, lepas tu try guna sardin pula. Ini cara kita buat lah. Mungkin kita sama-sama menyaksikan ni, mungkin Zaki boleh ceritakan ni tentang apa yang kita sama-sama saksikan ni. Okey. Setakat ni alhamdulillah saya gunakan tepung gandum tu seguni ke seguni setengah satu hari production saya. And then saya akan letakkan macam ni saya gunakan bahan dia simple je, just guna garam, mentega, air panas, gula sikit, lepas tu gaul macam ni, and uli. Uli ni kalau dah satu guni memang berat dah sebenarnya. Dia akan jatuh. Lepas tu kita akan bagi dia sebati sebab dulu saya pernah guna mesin untuk uli tepung ni. Tapi efek dia tak sebati tau roti tak lembut. Okey. So sebenarnya dia guna cara tradisional juga. Kena macam tu kena guna tangan. Tapi alhamdulillah kita guna plastik lah cover untuk tangan semua kan untuk jaga hygiene kan. Betul. So satu hari kalau macam produce tu boleh kata 400 ke 800 biji sehari untuk satu guni tepung. Okey. So ini sarang dia lah ni. Sarang dia. Ini sarang dia, menarik ni. Sarang dia. Okey, kemudian? Okey. Dia kita akan letak burung dia. Macam tu. Okey, ini baru seekor, lagi seekor. Burung dia kita akan letak 2 biji lah. Macam tu. Okey, lepas tu kita letak inti, kita letak daging sikit. Tengok customer nak daging ke, nak ayam ke, nak sardin. Betul. Okey. Depend on customer, permintaan customer. Lepas tu kalau nak macam customer minat pedas-pedas sikit kan, so kita letak cili tu sikit. Kalau boleh nampak tu cili, so kalau yang tak minat pedas tu kita letak cili tu. Macam tu lah. Okey. Untuk mudah roster customer juga. Zaki, jadi kiranya kalau ada permintaan baru ditebak ataupun baru disediakan, begitu? Ya betul. Dah order baru kami tebak. Panas-panas sebab saya saya dah siapkan 2 orang penebar dalam satu masa. So seorang akan tebak macam ni, seorang akan tebak macam ni. Macam tu. Okey, so production saya akan laju kalau kalau kita tengok Zaki, ini satu idea yang unik kan. Setakat hari ini bagaimana respon daripada para pelanggan tentang menu anda ini? Ya Allah.
saya rasa macam rezeki Alhamdulillah sebab saya upload dekat social media, terletak kat FB, dekat IG. So benda ni dah tersebar-sebar. Dan permintaannya amat menggalakkan lah sebab saya tak tahu tempat lain tapi saya rasa macam dekat Ampang ni orang kenal saya lah macam tu. Roti canai Kebun ni boleh dapatkan rezeki roti canai macam tu. Wah, ini dia rupa akhir dia ni Zaki roti canai sarang dia. Itu ada roti salad, ada banana coklat, Ada macam murtabak roti juga ada tu. situ. Okey, kalau tempoh PKP ni Zaki, maknanya Zaki ada membuat penghantaran, betul? Ya betul saya. Okey, jadi maknanya kalau macam order boleh dapatkan kat Foodpanda ataupun boleh WhatsApp saya atau DM saya atau Messenger saya dan saya akan hantar through COD lah ataupun saya akan suruh runner saya untuk hantar ke rumah anda. Panas-panas. Okey, Instagram. Silakan. Instagram EZK Roti Canai. Facebook pun EZK Roti Canai juga. Okey, lokasi kalau mereka nak datang dan bungkus di mana? Okey, lokasi dekat Taman Seri Watan Ampang. Dekat situ ada Waze dekat saya punya profile picture tu, dekat Waze tu je. Confirm sampai lepas kerja makan. Okey, awak bersedialah lepas ni mesti banyak masuk order tu. Okey, mungkin soalan terakhir daripada saya Zaki agaknya. Berapa ringgit tu lah kalau ada yang ramai dah bertanya sekarang ni. Berapa ringgit agaknya roti canai sarang tu? Okey. Sejujur-jujurnya roti canai sarang burung ayam daging sardin cuma RM5 sahaja. Okey. Dapat telur rezeki, dapat sarang, dapat daging, dapat ayam, dapat daging. RM5 je. Hebat. Okey, Kejap lagi Fatin cari ni, saya pasti. Okey, saya DM Murmur je dia datang. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ahmad Zaki kerana berkongsikan dengan kita menu yang cukup unik dan juga menarik ini, iaitu roti canai sarang burung. Terima kasih sekali lagi. Okey, berminatlah saya nak cuba rasa. Okey, baik Fatin. Jadi daripada banyak-banyak menu ni, mungkin ada juga menu-menu lain mungkin kita bukan kata tertinggal tapi tak sempat kita kongsikan dengannya. Apa lagi agaknya? Antaranya dah tak boleh nasi biryani. Mi goreng mamak. Macam-macam pula saya dah sebut dah. Nasi ambeng. Dan juga kadang-kadang ada bagi peminat makanan Chinese food dan sebagainya memang terlalu banyak. Tetapi apa yang sempat kami kongsikan pada hari ini, kami harap dapat menarik perhatian anda tentang menu-menu popular di Malaysia. Tapi hari ini kita tambah keunikannya di mana kita dah fusionkan sikit. Ya, betul. Mungkin juga di PKP ini adalah salah satu orang kata ilham dan juga idea untuk kita menambah pendapatan juga. Mana kemahiran-kemahiran ataupun skill-skill memasak yang kita ada tu keluarkan di PKP ini dan boleh jana pendapatan. Baik, dan kita pun sebenarnya tak sabar teruskan berkongsi menu-menu menarik anda di Instagram. Dan jangan lupa sebenarnya saya nak galakkan juga kepada mereka untuk tag WHI TV3. Manalah tahu boleh dijadikan perkongsian daripada kami di sini. Kami nak minta rehat seketika. Selepas ini akan ada satu persembahan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kadang aku merindukanmu di hatiku. Kadang ku tak mahu tahu tentang kamu. Mungkin kerana ku selalu sendiri jalani hidup tanpamu. Penyebabnya jarak waktu. Bukan maksud tak peduli padamu. Bukan hati untuk biarkan kamu di sana. Jangan pernah meragukan perasaan.
saat nantiku pedihan kan menjadi bahagia. Kau dan aku pastikan bersatu. Bukan maksud tak peduli padamu, bukan hati tu biarkan kamu di sana. Jangan pernah meragukan perasaanku, percayalah padaku. Bukan maksud tak peduli padamu, bukan hati tu biarkan kamu di sana. Jangan pernah meragukan perasaanku, percayalah padaku. Jangan pernah meragukan perasaanku, percayalah padaku. Ya, Jarak Waktu, lagu terbaru dari Izzat Lazim. Izzat Lazim pun dah bersedia dalam talian. Kita nak berborak-borak sedikit berkenaan lagu baru dia. Apa khabar Izzat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat apa PKP ni? Banyak duduk kat rumah lah. Macam hari ni ambil kesempatan sebab saya berpuasa 6. Dah last baru nak puasa 6 ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Izzat, kita dah saksikan persembahan Izzat tadi secara akustik Jarak Waktu. Okey, lagu terbaru daripada Izzat. Saya ceritakan mengenai lagu ini. Komposer dan juga apakah ceritanya Jarak Waktu ini? Okey, lagu Jarak Waktu dicipta oleh seorang komposer dan juga penulis liriknya orang yang sama, iaitu Becky Zulkifli. Dan lagu ni juga kita dah pun buat video klip dia, dah kedua pun video klip dia. Video klip pun hasil arahan daripada Becky Zulkifli dan Taslim. Apa lagi saya ceritakan, lagu ni menceritakan tentang kisah percintaan jarak jauh. Jarak Waktu ni percintaan jarak jauh lah. Mungkin percintaan pasangan tu yang berada jauh, macam contoh macam sekarang macam yang tak boleh jumpa kan, PKP kan, kena lah time-time macam ni dengan lagu ni. Okey, tepat sekali. Okey. Tepat sekali. Tapi kalau kita melihat kepada muzik videonya sebelum PKP lah kan, antara idea-ideanya tu dari siapa Zat? Datang daripada penulis lagu ni sendiri, itu Becky Zulkifli dan juga Taslim. Memang dia tapau semua daripada lagu sampai video klip, pada production, promotion, semua dia tapau habis lah. Jadi ini merupakan kali pertama saya bergandingan dengan seorang komposer baru. Yang mana alhamdulillah lah, mudah-mudahan saya rasa saya selesa, walaupun selama ni saya selalu bergandingan komposer-komposer yang dah ada nama yang dah lama kan, tapi kali ni saya cuba dengan komposer baru. Jadi saya harap ada kelainan sikit lah daripada lagu baru yang saya hasilkan bersama dengan komposer baru. Mudah-mudahan ada orang apa? Ada nafas baru lah yang boleh nak dengar daripada saya, insyaAllah. Baik Izzat, ternyata apa yang berlaku situasi COVID-19 di negara kita sekarang ni sikit sebanyak saya pasti memberi cabaran kepada Izzat sendiri kan, yang juga berani melancarkan sebuah lagu dalam tempoh sebegini. Tetapi mungkin Izzat sendiri boleh berkongsikan cabaran Izzat sendiri. Okey, cabaran dia kalau ikutkan daripada tahun sebelum ni lagi pun, pada tahun lepas pun saya setiap kali bila saya nak keluar lagu baru ya, mesti PKP. Keluar lagu baru mesti PKP. Jadi banyak perkara yang tak dapat dilakukan dari segi promosi yang sepenuhnya. Kalau kita pun dapat buat, bila buat sekejap, lepas tu kena tangguh sekejap. Jadi yang boleh kita buat macam ni lah, promosi cara macam ni lah. Tapi walau bagaimanapun saya akur lah. Ini adalah dugaan-dugaan untuk kami yang mengeluarkan single time PKP ni. Tapi walau bagaimanapun
syukurlah sebab kita sekarang dalam zaman digital, jadi kita boleh salurkan kita punya cara promotion melalui cara beginilah. Tapi alhamdulillah masih lagi platform tu masih ada untuk kami promosikan lagu ni. Promosi pun norma baru, seperti Izzat. yang kita rancangkan. Ya? Promosi pun dalam norma baru orang kata. Ya, betul. Okey Izzat, kalau nak bercakap mengenai lagu ini, mungkin Izzat boleh wawarkan kepada peminat Izzat sendiri. Mengapa mereka perlu mendengar lagu terbaru Izzat ni? Okey, yalah, menangkan saya pun dah lama tak menghasilkan karya terbaru bersama dengan komposer yang baru, dan saya rasa lagu ni ada sentuhan tersendiri. Kalau ikut lagu ni dia lebih bersahaja dan liriknya lebih senang difahami, dan saya cuba kembalikan ke lagu-lagu yang easy listening lah. Maknanya tak payah nak berat-berat lirik yang heavy-heavy. Lagu sebelum ni lagu saya lirik kan semua lagu-lagu tu macam heavy, lirik yang putih. Jadi orang dia macam dengar macam wah kan. Tapi tu lagu ni tak payah nak fikir berat. Tenang. Satu yang ringan. Tapi dan sesuai Izzat golongan yang baru lah. Tapi Izzat memang sinonim dengan lagu balada seperti ini Izzat. Memang sangat sesuai. Sambil-sambil tu juga ni sebenarnya syuting kat mana ni? Ladang Teh mana tu katnya Izzat? Nanti nanti saya sendiri. Wow, hebat. Mana saya ada nanti dekat Kementerian Highland lah, kat mana lagi kan. Ya. Mengambil masa berapa lama ni nak buat penggambaran video klip? Kita ambil masa 1 hari kan, siap pada awal pagi, sejak lepas subuh sampai ke nak ke maghrib juga lah, sebab kita ada masalah sebab masalah dengan hujan. Okey Izzat, akhir sekali secara digital bagaimana mereka terus boleh mencapai kepada anda dan juga untuk tengok lagu atau mendengarkan lagu baru daripada anda. Berkomunikasi dengan Izzat. Lagu ni pun dah pun berada di semua digital platform, dah pun ada di YouTube, dah ada muzik video rasminya. Jadi boleh sama-sama wawarkan pada semua lagu terbaru daripada Izzat Lazim dah pun keluar. Mudah-mudahan anda dapat memberikan sokongan terbaik untuk lagu ni. InsyaAllah. Dalam musim PKP ni insyaAllah. Okey Izzat, terus jaga diri. Sambil-sambil tu boleh terus hasilkan karya-karya seni lagi. Dan terus menonton wanita hari ini. Terima kasih Izzat. Ya. Sama-sama. Okey, jarak waktu lagu terbaru daripada Izzat Lazim, pastikan anda mencari membuat carian kepada lagu tu untuk mendengarkan lagu terbaru daripada beliau. Kami nak mencuri hak speaker kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Aduh. Wanita hari ini. Kembali dalam wanita hari ini. Tengok saya dah posing ni. Nah, okey. Orang teka saya posing untuk apa ni? Saya wawarkan dulu. Silakan. Okey, kami ada satu nak kongsikan dengan anda. Macam tadi Fahrin dah kongsikan. Dan ini berkenaan dengan anda masih lagi berpeluang untuk melanggan filem penuh aksi Rade Your Most Wanted by lakonan hero Bollywood Salman Khan dan pelakon cerita Daisha Patani di Tonton Sinema. Dan semenjak ditayangkan di India, filem ini telah memecah rekod dengan meraih 4.2 juta tontonan dalam masa 1 hari. Wow. Dan trailernya sahaja mendapat tontonan 46 juta di YouTube. Jadi langgan sekarang dengan hanya RM15 di www.cinema.tonton.com.my dan senang dengan menonton tonton sinema. Sekarang kita dah tak perlu ke panggung wayang lagi. So inilah masa yang sesuai untuk kita sama-sama dengan keluarga luangkan masa tengok cerita Rade ini bersama dengan Salman Khan. Kita saksikan. Samalah. मुंबई शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है We have to get this stop. I love it. ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए. स्पेशलिस्ट? यस सर. राधे. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. Itu dia Rade, The Most Wanted by. Baik, terima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan kami sepanjang siaran kita pada hari ini. Esok kami akan kembali bersama dengan anda untuk satu lagi topik. Bukan saja menarik tetapi perlu diberi perhatian oleh anda semua. Kerana esok kita akan kembali dengan kesihatan mental, jangan ambil mudah. Terutamanya dalam tempoh PKP ni. Mungkin kalau saya boleh berkongsi dengan Fatin, sebenarnya saya lihat banyak masalah kesihatan mental yang berlaku. Antaranya mungkin apa yang Fatin boleh kongsikan? Okey, kemurungan, mungkin terlalu banyak masalah. Mereka orang kata depresi dan sebagainya, tapi tak ada orang di sekeliling untuk memberi orang kata sokongan dan sebagainya. Tapi inilah sebenarnya kita kena mainkan peranan sebab kita kena tahu masalah mental ni memang wujud dan semakin kritikal disebabkan PKP ini. Apa yang mungkin boleh kita kata sangat meresahkan adalah apabila
masalah kesihatan mental itu tidak disedari sendiri oleh individu itu sendiri. Dan kalau anda ingin berkongsikan masalah anda ataupun perkongsian cerita yang mungkin kita juga boleh bawa kepada perbincangan esok, sila kongsikan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Saya kira kalau sekarang ini PKP bukan sahaja orang dewasa tapi kanak-kanak juga, kerana mereka berdepan dengan pembelajaran di rumah. Betul. Tanpa guru. Banyak sebenarnya cabaran yang menyebabkan mereka menjadi kemurungan. Okey, antaranya kalau betul kita nak jadikan bukti yang secara tidak langsung, kalau kita lihat reaksi atau juga perkongsian pengguna media sosial di negara kita ini serba sedikit menggambarkan betapa jiwa setiap orang menghadapi gejolak mereka sendiri, Fazil. Betul. Dan selebihnya kita akan kongsikan esok. Jadi anda terus bersama kami untuk siaran esok bersama dengan rakan-rakan kami yang lain. Kami tinggalkan anda dahulu di sini. Jangan lupa untuk terus menjaga SOP. Jangan lupa untuk menjaga kesihatan dan juga keselamatan anda dan juga keluarga. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-matanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-matanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi.